Baik, Assalamualaikum. Nama saya Ibrahim Sani. Ini adalah Buletin Awani khas. Dalam tempoh sejam atau dua ini, kita akan merungkaikan dan akan mengupas beberapa topik penting yang telah berlaku sepanjang hari ini. Kerana sepanjang hari ini, Astro Awani telah membawakan berita terkini tentang pergerakan politik dalam negara. Kesemuanya boleh didapati di saluran 501 Astro, YouTube Astro Awani dan juga laman-laman sosial kami. Mengupas kembali apa yang telah berlaku setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, sebuah kenyataan dari Istana Negara menyusul mengesahkan bahawa beliau kini adalah Perdana Menteri caretaker. Ahli Parlimen Paguh itu berkata beliau hanya melakukan tugas sebagai caretaker PM berdasarkan nasihat Peguam Negara dan juga berdasarkan atas nasihat yang di-Pertuan Agong sahaja. Jelas beliau peranannya ketika ini berbeza kerana ada keterbatasan kuasa termasuk dalam membuat keputusan untuk negara. Isu sekarang tertumpu kepada pemilihan Perdana Menteri yang baru. Tempoh untuk mendapatkan PM baru ini menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Persoalan ini harus diselesaikan dengan segera. Namun, demikian, proses perundangan harus diikuti dengan teliti. Ini akan menentukan keabsahan Perdana Menteri baru sekaligus akan merendahkan suhu politik negara. Dan perkara ini penting untuk menjamin kestabilan kerajaan dalam melaksanakan urus tadbir yang baik demi usaha menangani pandemik, kegawatan ekonomi dan siap siaga menjelang pilihan raya ke-15. Dan untuk mengupas isu ini, kita ada beberapa panel expert dan antaranya adalah Profesor Ahmad Martada. Prof, apa khabar? Kita nak mendapatkan ulasan first view, Prof, tentang statement yang telah dikeluarkan ataupun kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Presiden UMNO sebentar tadi. Apa pandangan Prof tentang beberapa usul yang dibawakan oleh Datuk Seri Zahid? War Cabinet, menentukan PRU ke-15 boleh dibuat secepat yang mungkin. Apa pandangan Prof? Kalau saya lihat berdasarkan kepada empat usul tu nampak ianya agak relevan. Pertama, sudah tentulah dalam keadaan sekarang yang paling penting sekali ialah menangani isu COVID di dalam negara kita yang kita lihat agak kritikal. Kalau kita bandingkan di antara negara-negara dalam ASEAN ini, Malaysia is among the worst country that is badly affected by COVID. Jadi mungkin perlunya ada satu kabinet yang boleh menangani isu ini secara lebih terperinci. Jadi berdasarkan kepada usul itu, saya rasa ia sangat relevan. Apakah ia akan mudah untuk dilaksanakan, itu perkara yang lain. Kerana yang lebih utama sekarang ialah perlunya ada satu tim bagi menangani isu-isu seperti ini untuk memudahkan kerajaan memberikan tumpuan yang lebih kepada isu-isu yang sebelum ini telah pun cuba ditangani dengan sebaik yang mungkin oleh kerajaan yang ada sebelum ini. Jadi mungkin ini juga perlu cadangan sebegini mungkin boleh diperhalusi lagi bagi melihat apakah ianya adalah pragmatik dan juga praktikal untuk dilaksanakan. Walaupun secara kasar kita lihat ianya sangat bagus kerana kabinet seperti ini mungkin satu short term kabinet yang mungkin boleh dilaksanakan bagi menyelesaikan isu-isu yang mungkin yang telah diberikan tumpuan khusus bagi kabinet ini untuk menyelesaikan. Prof dah sentuh soalan yang amat penting sebab ramai yang bertanyakan tentang kuasa caretaker PM. Adakah ini bermaksud kabinet, menteri-menteri kabinet yang sebentar tadi telah pun masing-masing mengumumkan di laman-laman sosial mereka meletakkan jawatan, ada yang dengan nada sedih, ada yang nada agak seronok juga, kita tengok agak happy dia dah resign. Jadi adakah caretaker Prime Minister ni akan memanggil semula beberapa menteri ataupun kesemuanya kabinet untuk mewujudkan satu caretaker kabinet? Kalau kita lihat kepada bidang kuasa, caretaker kabinet ini ataupun caretaker government ini tidak mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mana yang ada pada sebelum ini. Jadi caretaker Prime Minister dari satu segi kuasa beliau adalah agak terhad dan juga saya tidak pasti sama ada berdasarkan kepada peruntukan yang ada sama ada beliau dibenarkan untuk membentuk kabinet
kerana saya difahamkan bahawa dalam ucapan beliau juga menyebut bahawa it is a one man show. Jadi sejauh mana kuasa Perdana Menteri caretaker untuk membentuk satu kabinet masih awal lagi untuk kita bincangkan, sehinggalah kita mendapat pengesahan yang sewajarnya dari segi sejauh mana kuasa yang ada pada Perdana Menteri caretaker ini untuk membentuk satu kabinet, terutama cadangan yang diutarakan oleh Presiden UMNO, iaitu kabinet khas yang kita katakan sebagai kabinet yang dibentuk untuk menangani krisis. Jadi bidang kuasa Perdana Menteri caretaker ini agak terhad. Jadi sudah tentulah banyak benda yang tidak dapat dilakukan, terutama kalau kita lihat yang paling utama membuat dasar-dasar baru ataupun membuat sebarang bentuk perjanjian-perjanjian ataupun menangani perjanjian-perjanjian baru ataupun membuat pinjaman-pinjaman keuangan. Jadi dalam perlembagaan memang jelas peruntukan caretaker government ini agak terhad bidang kuasanya. Dalam satu hantaran Twitter, Ketua Pengarah Kesihatan DG Nur Hisham ada memberikan update terkini tentang R number. Sekarang ini Malaysia ada mempunyai R number yang agak rendah, R1.05, 1.05, tetapi ini tidak bermakna Malaysia berada dalam landasan yang baik dalam menangani pandemik COVID-19. Isu yang utama di lidah rakyat Malaysia sekarang ni adalah tentang urus tadbir kerajaan dalam melaksanakan perkhidmatan yang baik dalam menangani pandemik. Who's in charge? Basically nak tanya tentang isu pandemik sekarang, memandangkan kita dah tak ada Menteri Kesihatan, tak ada Perdana Menteri sekarang. Macam mana Prof, pandangan Prof? Kalau kita lihat kepada presiden kes yang lalu ketika Tun Dr. Mahathir menjadi interim Prime Minister, kita dapati sesi-sesi perbincangan ataupun mesyuarat dijalankan oleh beliau dengan KSN dan juga KSU kementerian. Jadi saya kira konteks yang sama juga akan turut berlaku pada kali ini, iaitu apabila Perdana Menteri akan memanggil KSN dan juga KSU kementerian, termasuklah Ketua Pengarah KKM sendiri, untuk membincangkan berkaitan perkara-perkara terutama yang berkaitan dengan kesihatan. Jadi saya kira dari segi kesinambungan dalam pentadbiran itu tidak akan ada banyak masalah kerana kita mempunyai sistem perkhidmatan awam yang sangat profesional. Dan kita lihat bahawa walau apa bentuk keadaan politik sekalipun, sistem perkhidmatan awam kita boleh berjalan dengan baik tanpa ada sebarang gangguan, kerana konsep pentadbiran awam dalam negara kita adalah berlandaskan kepada konsep neutrality dan juga konsep loyalty to the government of the day. Jadi sebab itu bagi saya kelancaran perjalanan program-program yang telah pun dirancang akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan dari segi program-program yang akan dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan juga tidak akan ada banyak masalah kerana struktur pentadbiran kita sangat jelas dan anggota-anggota perkhidmatan awam akan pasti menjalankan tugas mereka dengan penuh profesional, walaupun mungkin sebelum ini mereka mempunyai minister ataupun deputy minister yang boleh memberikan arahan berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu dasar. Namun walaupun tiada menteri ataupun timbalan menteri, namun mereka masih mempunyai ketua iaitu KSU di kementerian masing-masing, yang mana mereka inilah yang akan menjadikan menentukan hala tuju sesuatu kementerian, memastikan segala program yang telah dirancang itu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Prof, ada benda penting yang kita kena selesaikan sekarang, timeline. Adakah kita melihat ini sebagai satu long drawn story di mana kita memerlukan mungkin lebih daripada 2 minggu dalam menentukan Perdana Menteri baru, ataupun pada pandangan Prof, perkara ini sudah hampir dengan penyelesaiannya dan mereka akan berjumpa dengan Si Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan kesemuanya akan selesai rundingannya dan kita akan dapat Perdana Menteri yang baru dapat diumumkan dalam jangka masa yang terdekat. Apakah timeline sekarang? Bagi saya menjangkakan proses ini agak lambat. Mungkin
timeline yang saya jangkakan adalah mungkin dalam 1 bulan. Kerana kalau kita lihat sebelum ini, inilah kemelut sebenar yang menyebabkan peletakan jawatan Perdana Menteri. Kerana yang pertama, beliau tidak mempunyai majoriti untuk meneruskan kesinambungan kerajaan. Yang kedua, tidak juga ada mana-mana individu yang mempunyai simple majoriti bagi membentuk kerajaan yang baru. Jadi di sinilah polemik yang akan wujud di dalam membentuk kerajaan yang baru. Dan sebab itu kita lihat pelbagai jajaran yang telah dibincangkan sebelum ini, namun tidak ada satu yang sangat jelas dalam menentukan bentuk apakah jajaran yang boleh diterima dan siapakah yang mampu untuk menguasai simple majority. Kerana kalau kita lihat, kalau kita buat hypothetical case sekalipun, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim antara calon yang cuba diketengahkan oleh PH. Namun kalau berdasarkan kepada jumlah ahli-ahli parlimen yang menyokong PH, mereka masih tidak mempunyai majoriti. Kemudian kita berbalik pula kepada PN. PN mungkin mempunyai majoriti sebelum ini, tetapi oleh kerana UMNO telah membuat ketetapan untuk tidak menyokong Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka undi beliau itu tidak mencukupi untuk membolehkan beliau mendapat simple majority. Jadi kita melihat bahawa kesukaran untuk seseorang individu untuk mendapatkan jumlah simple majority bagi membentuk satu-satu kerajaan bukanlah satu perkara yang mudah kerana pelbagai isu. Dan kita juga lihat nama-nama yang disebut sebelum ini, Datuk Seri Ismail Sabri, walaupun mungkin mendapat sokongan di kalangan rakan-rakan dalam Bersatu PAS sebahagian daripada UMNO, tetapi di dalam UMNO juga mungkin mereka tidak menyokong beliau. Sebahagian daripada pimpinan UMNO tidak menyokong beliau. Jadi untuk beliau, Datuk Seri Ismail, untuk mendapat sokongan majoriti juga agak sukar. Jadi kalau kita lihat calon-calon lain juga pasti akan mempunyai senario yang sama. Jadi saya tidak menjangkakan bahawa proses untuk mendapat simple majority bagi mana-mana individu, terutama melihat dalam konteks sekarang di mana kemelut timbul untuk membentuk kerajaan baru ini, pasti akan berterusan dan saya tidak jangkakan ia akan dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 minggu. Ya mungkin boleh berpanjangan sehingga ke 1 bulan kerana sudah tentulah akan ada perbincangan, akan ada penawaran, bargaining dan satu pihak dengan pihaknya lain dalam membentuk jajaran yang baru. Jadi proses ini bukanlah satu proses yang mudah dan kalau kita lihat sebelum ini pun ketika mana Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan proses untuk membentuk kerajaan yang baru juga memakan masa kerana walaupun Presiden kita juga difahami bahawa Yang di-Pertuan Agong akan memanggil ketua-ketua parti besok. Walaupun mungkin ketua-ketua parti, namun proses yang sama yang telah berlaku sebelum ini di mana Yang di-Pertuan Agong akan tetap juga memanggil semua anggota-anggota parlimen untuk menentukan kesahihan terhadap sokongan mereka terhadap mana-mana calon. Jadi proses sebegini bagi saya bukanlah sesuatu yang pendek dan saya juga mengharapkan supaya ianya tidak berlaku dengan cepat yang mungkin. Kerana kita hendak supaya apabila sesuatu nama yang cuba diketengahkan itu berupaya untuk mendapat sokongan majoriti, maka sokongan itu akan diharapkan berkekalan sehinggalah kepada PRU nanti. Jadi kita tak mahu pula ada pula perubahan dan sebagainya sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari dan menimbulkan kekecohan dan ketidakstabilan dalam politik negara hingga mengganggu pula urusan kerajaan untuk menguruskan isu-isu yang penting seperti pandemik dan juga membangunkan sektor ekonomi dan sebagainya. Jadi bagi saya biarlah masa itu diperuntukkan yang secukupnya agar mana-mana pihak yang ingin membentuk kerajaan mereka tidak melakukan perkara ini dengan tergesa-gesa kerana yang lebih utama ialah kestabilan politik negara supaya apabila politik stabil maka kerajaan boleh menumpukan perhatian kepada agenda yang lebih penting iaitu menangani krisis COVID-19 ini. Prof, dalam masa yang kita ada sekarang ni mungkin dalam 4-5 minit kita nak fahami tentang isu rakyat, reaksi lawyer yang ramai berjuta rakyat sekarang ni mungkin sakit hati tentang isu yang sedang berlaku. Dan keresahan mereka ada bertapak di isu ekonomi. Mungkin diorang hilang pendapatan, mungkin diorang tidak dapat meletakkan makanan di atas meja.
ramai yang meninggal, ahli keluarga mereka. Saya ada beberapa ahli keluarga yang meninggal disebabkan COVID-19. Jadi keresahan yang sedang berlaku di antara rakyat jelata, pada pandangan Prof, ini kita mungkin keluar daripada comfort zone kita, kita bukan cakap pasal politik lagi, kita sekarang cerita tentang psikologi mungkin ya, ataupun sosiologi. Apa pandangan Prof tentang reaksi rakyat jelata sekarang, dan kalau benar timeline Prof tu agak-agak betul lah, sebulan maknanya kita kena tengok benda ni. Apa pandangan Prof tentang reaksi rakyat sepanjang tempoh ini untuk menunggu pengumuman Perdana Menteri yang baru? Ya, saya sebelum ini pernah menyebut beberapa kali, bukan sahaja kepada stesen Awani, bahkan juga kepada stesen-stesen yang lain yang menyatakan bahawa rakyat sangat kecewa to the point that mereka sangat marah dengan apa yang berlaku, kecewa apa yang berlaku pada hari ini, kerana kita melihat bahawa seolah-olah perjalanan politik di dalam negara kita hanya berligar kepada menguasai kuasa yang ada. Itu sahaja yang dilihat oleh masyarakat bawahan, masyarakat marahin, bahawa ahli-ahli politik ini terlalu utamakan mengejar kuasa demi kepentingan parti ataupun kepentingan individu. Kerana kalau jika mereka ini memikirkan kepentingan rakyat, maka mereka mungkin tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelum ini, walaupun kadang-kadang kita mendengar bahawa ahli parlimen ataupun ahli-ahli politik ini menyebut tindakan mereka ini adalah demi kepentingan rakyat, tetapi tidak ada kepentingan rakyat di situ apabila seperti mana yang kita bicarakan bahawa ramai rakan-rakan, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang sakit, yang sengsara, yang tidak ada pekerjaan, yang tidak ada wang untuk membeli makanan, yang terpaksa memohon bantuan daripada pelbagai pihak, merayu dan sebagainya. Namun berita-berita sebegini sangat jauh dengan ahli-ahli politik. Jadi bagi saya sudah tentulah keputusan untuk membentuk kerajaan baru nanti perlulah dibuat dengan secara lebih rasional. Ya, kadang-kala masyarakat mentertawakan segelintir pemimpin-pemimpin yang menyatakan bahawa dengan adanya perubahan dalam kerajaan maka mereka boleh membuat yang lebih baik. Kerana kalau kita lihat di mana-mana negara di dunia sekalipun, termasuklah China, saya kebetulan baru sahaja selesai mengadakan conference dengan rakan di universiti di Wuhan, yang mana kita tahu tempat bermulanya krisis COVID-19 ini di Wuhan, dan kita pun tahu sebelum ini Wuhan telah pun agak berjaya dalam menangani wabak COVID-19. Namun beberapa hari yang lepas kami dikejutkan dengan berita bahawa Wuhan sekali lagi menerima tekanan peningkatan kes, sehingga mereka juga telah membuat tindakan-tindakan yang sama seperti mana sebelum ini, lockdown. Jadi ini menunjukkan bahawa untuk nak menyatakan bahawa sesebuah kerajaan itu gagal menangani COVID-19 itu bukanlah sesuatu benda yang mudah, kerana benda yang kita hadapi ini bukan sesuatu yang pernah dihadapi oleh mana-mana kerajaan, mana-mana negara sekalipun. Jadi sebab itu kita tidak boleh menyatakan dengan berani bahawa mungkin akan kita boleh melakukan lebih baik daripada orang sebelum ini, kerana kita juga mungkin tidak mempunyai pengalaman dalam menangani isu-isu sebegini. Jadi sebab itulah sebenarnya bukan itu yang rakyat mahukan. Apa yang rakyat mahukan ialah semua pihak bekerjasama. Sama ada mungkin kerajaan pada hari ini telah tiada, tetapi mungkin mereka ini boleh duduk berbincang. Sebab itu antara wadah yang cuba diutarakan oleh ramai pihak ialah apa salahnya kita gunakan kesempatan sebegini untuk mewujudkan kerajaan perpaduan sementara sebelum kita melaksanakan pilihan raya yang akan datang PRU dalam setahun lebih saja lagi. Jadi kenapa tidak boleh? Kenapa tidak ada pihak-pihak yang mengenepikan kepentingan masing-masing, kepentingan parti masing-masing, kepentingan individu masing-masing untuk sama-sama duduk berbincang, menawarkan diri, memberikan khidmat kepada rakyat demi memastikan bahawa tidak akan ada lagi pergolakan dan ketidakstabilan politik akibat daripada perebutan kuasa sehingga menyebabkan rakyat tersisih dan tersiksa dan merana. Jadi bagi saya perlulah
masyarakat mengharapkan supaya ahli-ahli wakil rakyat ini akan berlapang dada untuk berbincang dengan lebih bijaksana, dengan lebih matang untuk membentuk satu-satu kerajaan ataupun seperti mana yang mungkin yang diutarakan oleh Presiden UMNO tadi, kabinet sementara sehinggalah PRU nanti, ataupun kerajaan sementara sehinggalah PRU nanti. Kita juga lihat Datuk Johari daripada UMNO juga ada mengutarakan konsep sebegini. Jadi mungkin perlu wakil-wakil rakyat melihat untuk keluar daripada kepompong parti mereka sendiri untuk membawa satu wadah di mana mereka ini boleh bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Kalau hari ini kita lihat setiap parti, setiap pemimpin politik terlalu silo dalam memikirkan perjuangan mereka. Kalau DAP, DAP. Kalau PKR, PKR. Kalau UMNO hanya melihat kepada UMNO saja. Jadi kita tidak ada satu usaha untuk mana-mana parti politik untuk kalau ada sekalipun idea-idea mereka ini ditentang kerana ia tidak sehaluan dengan sealiran dengan ideologi parti. Jadi mungkin perlunya kalau kita lihat banyak negara-negara maju di dunia pada ketika ini, mereka sama-sama membantu. Di Amerika kita juga lihat baru-baru ini di Kongres wakil-wakil Republikan dan Demokrat bekerjasama untuk meluluskan beberapa dasar-dasar yang sangat penting untuk negara. Jadi kita melihat bagaimana mereka ini boleh mencapai kata sepakat untuk meluluskan satu-satu dasar demi kepentingan rakyat. Tetapi malangnya di dalam negara kita, konsep sebegini tidak wujud kerana masing-masing berusaha untuk hanya mencapai hala tuju parti dan hala tuju individu masing-masing tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Jadi saya kira it is very timely dalam keadaan kerajaan telah jatuh yang sebelum ini yang telah pun mencuba sebaik yang mungkin untuk menangani COVID-19, maka dalam membentuk kerajaan baru, perkara-perkara sebegini perlulah diteliti, keluarlah daripada kepompong silo parti masing-masing, kepartian, dan cuba memikirkan demi kepentingan. Kita lihat negara-negara jiran kita, Indonesia, ahli-ahli politik mereka sangat matang. Kita lihat di Thailand juga sebegitu, di negara-negara lain juga sebegitu. Tapi di negara kita tidak begitu. Jadi ini yang menyebabkan rakyat bawahan sangat kecewa kerana di mata rakyat bawahan, kalau kita lihat apa yang mereka fikirkan pada hari ini ialah mendapatkan wang untuk membeli makanan, mendapatkan semula pekerjaan, mencari sesuatu untuk membantu meneruskan kehidupan. Sedangkan di mata wakil rakyat, di mata ahli-ahli parlimen, perkara-perkara sebegini sangat jauh dengan hati mereka.